KPM. Didik TV KPM. Akhirnya, kita dah sampai ke destinasi yang dituju. Pengambaraan hebat kita bakal bermula. Nampaknya, kita dah jumpa tapak kaki dinosaur yang dicari. Bunyi apa tu? Okey, tak apa. Kita mesti beranikan diri. Alamak! Tolong! Besar ni dinosaur ini. Cepat, selamatkan diri. Takutnya saya. Nasib baik semuanya tadi hanya mimpi. Nasib baiklah mimpi. Rakan-rakan semua, pernah tak adik-adik nampak haiwan dalam video tersebut? Rasanya macam haiwan-haiwan di depan Kak Syafiqah, bukan? Tapi rasanya haiwan tersebut dah lama pupus. Tapi macam mana kita nak tahu lebih lanjut ya? Kak Syafiqah ada idea. Jom kita tanya Cikgu Ika. Cikgu Ika! Cikgu Ika! Cikgu Ika! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya Kak Syafiqah, dan hari ini mata pelajaran kita ialah sains. Mesti adik tertunggu-tunggu kan apa yang kita nak belajar pada hari ini selepas melihat video sebentar tadi. Tapi sebelum itu, kita nak perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar mata pelajaran sains kita pada hari ini, iaitu Cikgu Ika Liana Khalid daripada SK Kementah Kuala Lumpur. Hai, Assalamualaikum Cikgu Ika. Hai, Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah Cikgu. Disertai juga di dalam studio ini kita ada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu Bukhari? Baik, okey, baiklah cikgu, kita seperti biasa hari ini kita punya mata pelajaran ialah sains, tapi kita nak tahu juga apakah topik kita pada hari ini cikgu, dan juga apa kaitannya dengan sebentar tadi yang kita lihat lakonan saya tu. Baiklah, Syafiqah. Hari ini kita akan belajar tajuk ancaman kepupusan. Ancaman kepupusan. Tadi kan yang Syafiqah tanya tadi pasal haiwan tadi, betul ke, wujud ke lagi ataupun dah tak ada lagi. Inilah tajuk yang kita nak ajar pada hari ini. Betul, sebab saya pasti Cikgu Ika saja yang boleh menerangkan apa lebih lanjut tentang haiwan tersebut dan juga haiwan-haiwan lain yang terlibat dalam tajuk kita, iaitu ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Baiklah, Cikgu Ika boleh mulakan hari ini? Baik. Baik, kita mulakan dengan tajuk kita, iaitu ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Tapi sebelum tu, cikgu nak terangkan sedikit apa itu maksud. Kita tengok dulu apa yang kita nak belajar untuk hari ini. Jadi kita nak tahu selepas dah habis belajar ni apa yang Syafiqah dapat. Betul, objektif kita kan cikgu? Ya, betul. Jadi yang pertama ialah nanti di akhir pembelajaran kita, Syafiqah akan dapat menyatakan contoh haiwan yang telah pupus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah di akhir pembelajaran nanti, Syafiqah dapat memerihalkan haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan. Manakala yang ketiga ialah memerihalkan faktor yang menyebabkan haiwan dan juga tumbuhan yang diancam kepupusan. Ini tiga yang akan Syafiqah belajar pada hari ini. Okey cikgu, baiklah. Tapi kan cikgu, apa beza pupus dengan ancaman kepupusan cikgu? Baik, kita terus pergi ke slide seterusnya, iaitu
pupus. Okey, apa itu pupus? Soalan yang diberi Syafiqah kepada cikgu. Baiklah, pupus ialah bermaksud telah lama lenyap sama sekali di muka bumi ni. Maksudnya memang tak ada dah. Syafiqah pergi China, Syafiqah pergi ke Australia, memang tak jumpa. Haiwan ni memang dah tak ada lagi di muka bumi. Tu adalah maksud pupus. Okey, seterusnya ialah ancaman kepupusan. Okey, ancaman kepupusan. Apa itu ancaman kepupusan? Iaitu apabila bilangan spesies haiwan atau tumbuhan semakin berkurangan dan kalau dibiarkan akan hampir pupus. Jadi nampak tak perbezaan antara pupus dengan ancaman kepupusan? Nampak cikgu, tapi bila cikgu sebut dibiarkan, maksudnya apa tu cikgu? Dibiarkan macam mana tu? Tidak dijaga ya? Ya, kalau tak terkawal, lamanya yang diancam kepupusan tadi, dia akan terus pupus. Okey. Faham cikgu? Boleh? Nampak bezanya? Nampak tak perbezaan tu? Pupus ialah tidak ada sama sekali di muka bumi, manakala ancaman kepupusan bilangannya semakin berkurang dan jika tidak dikawal, tak mustahil haiwan-haiwan ini akan pupus. Okey cikgu. Faham? Okey. Boleh cikgu. Boleh tak Syafiqah ulang satu yang pupus tadi tu? Apa maksud pupus? Maksud pupus. Okey, rakan-rakan, jom kita sama-sama jawab sama-sama untuk cikgu Ika ya. Okey cikgu, maksud pupus ialah haiwan atau tumbuhan yang telah lenyap terus dari muka bumi. Kalau pergi China ke, pergi Australia ke, tak jumpa. Betul, memang ikut sebiji-sebiji cakap cikgu kan. Betul. Okey, cikgu bagilah 1 bintang untuk Syafiqah. Wah, dapat 1 boleh bintang. Tak ya. Okey cikgu. Tahniah. Terima kasih cikgu. Seterusnya cikgu, lagi soalan? Ancaman kepupusan pula. Ancaman kepupusan ya. Maksudnya dia bilangan haiwan dan tumbuhan semakin berkurangan dan kalau tidak dikawal dia akan pupus juga. Betul, tahniah. Pandai. 1 bintang lagi. 1 lagi bintang. Wah, cikgu, lagi soalan? Ada lagi ke? Cukup. 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 Nanti bintang cikgu tak habis. Habis nanti. Nanti kita ada lagi kita punya soalan. Okey? Tak sabar betul Kak Syafiqah ni. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita berhenti berehat, cikgu boleh tak bagi sedikit kesimpulan ringkas bagi segmen kita kali ini? Baiklah, untuk segmen ini iaitu murid kena tahu perbezaan di antara maksud pupus dan juga diancam kepupusan. Dua maksud berbeza walaupun ada perkataan pupus di situ. Iaitu pupus ialah haiwan atau tumbuhan yang tidak ada lagi di muka bumi ini, manakala ancaman kepupusan ialah bilangan haiwan atau tumbuhan itu semakin berkurang dan hampir pupus. Okey, cikgu, baiklah. Dan saya pasti rakan-rakan semua yang sedang menonton mesti tengah fikir, apakah contoh haiwan yang pupus dan diancam kepupusan. Tapi tunggu sebentar, kita akan berehat terlebih dahulu. Dan kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Info sains, Brontosaurus bersaiz 20.1 meter panjang dari kepala ke ekor dan mempunyai berat sehingga 34.5 tan. Gajah pula bersaiz sehingga 6.5 meter panjang dan mempunyai berat sehingga 5 tan. Didik TV KPM. Hai rakan-rakan semua. Baiklah, nampak tak di sekeliling Kak Syafiqah ni macam-macam haiwan yang ada kan? Itulah menariknya kita punya mata pelajaran hari ini iaitu sains dan topiknya ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Dan bersama saya juga masih lagi Cikgu Ika untuk mengajar kita lebih lanjut tentang tajuk ini. Jadi Cikgu Ika, jom kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, terima kasih Syafiqah. Ya. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini iaitu haiwan yang telah pupus. Okey. Haiwan yang telah pupus. Jadi tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan lagi sekali kepada Syafiqah dan juga murid-murid yang sedang menonton apa maksud pupus. Apa maksud pupus?
Jadi, pupus ialah bermaksud telah lama lenyap sama sekali di muka bumi. Cikgu ulang lagi sekali. Pupus bermaksud telah lama lenyap sama sekali di muka bumi. Syafiqah nak kenal tak dengan haiwan-haiwan yang telah pupus ni? Mestilah, dan cikgu. pernah hidup di bumi kita ni. Mestilah cikgu, sebab kadang-kadang kita dengar cerita je tak pernah nampak depan mata. Baik. Mari kita tonton video ini. Okey, jom. Serigala Tasmania pupus akibat diburu secara berlampau, pemusnahan habitat dan wabak penyakit. Wah cikgu. Baiklah, haiwan yang pertama ialah apa tadi? Serigala Tasmania. Ya, betul. Serigala Tasmania. Okey. Okey, ataupun nama saintifiknya Thylacinus cynocephalus. Nak sebut pun susah kan? Ya, betul. Tapi tak Penuh apa. mulut. Ingat yang serigala Tasmania je. Jadi bentuk macam mana bentuk serigala Tasmania ni kan? Ya. Okey, seperti dalam video tadi, Syafiqah boleh nampak tu. Bentuknya macam mana tu? Mana tu? Serigala. Tetapi ada lain sikit cikgu. Mungkin warna dia sedikit lebih seakan-akan macam kecoklatannya cikgu. Saya pun tak pasti apa ada yang macam bentuk anjing tak? Ada juga. Ada baik. juga. Jadi cikgu terangkan sedikit, iaitu bahawa serigala Tasmania ni ialah merupakan haiwan karnivor. Maksudnya haiwan pemakan daging. Okey, dan pernah wujud satu masa dulu di Australia dan juga di New Guinea. Jadi spesies ini kenapa dipanggil serigala Tasmania? Kenapa tu, kerana pernah berjaya bertahan di Tasmania, iaitu salah satu negeri di dalam Australia, dan sebelum dipupus. Jadi kiranya tempat terakhirnya adalah di Tasmania. Kenapa sebab tu dia dipanggil pupus, gitu. cikgu? Kenapa dia pupus? Dia pupus kerana disebabkan oleh pemburuan yang melampau dan juga wabak penyakit dan juga pemusnahan habitat. Itu haiwan yang pertama untuk yang telah pupus. Serigala Tasmania. Baik, seterusnya nak tengok lagi tak? Boleh cikgu, jom. Mari kita lihat video seterusnya. Burung dodo tidak boleh terbang. Burung ini berasal dari Pulau Mauritius. Haiwan ini pupus kerana diburu oleh pelayar, manakala telurnya dimakan oleh haiwan seperti tikus dan kucing. Burung dodo cikgu, menarik nama dia. Pelik kan namanya? Pelik. Jadi pernah kita selalu dengar saja, tapi memang tak ada. Pernah nampak tak dekat Tak mana-mana? pernah rasanya gambar tersebut. Memang tak pernah nampak kan rakan-rakan? Pertama sekali saya nampak di gambar. Okey, jadi kita tengok lagi sekali dengan lebih jelas apa tu burung dodo. Okey, tu dia bentuknya. Bentuknya seakan-akan macam ayam. Okey, macam itik pun ada juga. Okey, mari kita tengok sedikit info berkaitan burung dodo. Okey, berasal dari Pulau Mauritius. Sejenis burung yang tidak boleh terbang kerana saiznya besar tau Syafiqah. Oh, ya ke? Daripada pembacaan cikgu, boleh mencecah setinggi 1 meter. 1 meter cikgu? 1 meter. Dah macam saiz manusia. Ya, kanak-kanak kan dekat 3 tahun macam Betul. tu. Kemudian pupus kerana diburu oleh pelayar yang datang ke Pulau Mauritius tu. Cikgu. Dan telurnya pula dimakan oleh tikus dan kucing yang ada di pulau tu. Oh, kucing pun makan telur burung dodo. Ya. Okey. Jadi ini adalah haiwan yang kedua. Cikgu lupa. Ya. Sambil cikgu beri penerangan, Ada. Syafiqah kena tulis tadi. Okey, ada murid-murid sikit di rumah latihan juga. dia. Bila seperti latihan. Okey. Jadi haiwan yang pertama tadi apa Syafiqah? Serigala Tasmania. Okey, sila tulis. Okey, cikgu. Jadi haiwan yang pertama tadi ialah serigala Tasmania. Okey. Okey. Kemudian tulis nombor 1, lepas tu nombor 2. Nanti cikgu nak tanya semula. Oh, banyak lagi ya cikgu kan? Ya, ada lebih kurang 6. 6 cikgu. Okey. Baiklah. Yang sebentar tadi cikgu nyatakan Yang ada kedua, 2 ya cikgu? Ya, burung dodo. Okey, murid-murid pun salin tau. Okey, seterusnya haiwan yang ketiga. Haiwan yang ketiga ialah namanya mamut. Mamut. Kita nak lihat sebentar ni. Kita nak lihat satu video ya cikgu paparan. Ya, betul. Jom. Mamut kelihatan seperti gajah. Haiwan ini wujud pada zaman ais. Haiwan ini berkurangan akibat perubahan cuaca yang melampau.
dan akhirnya pupus kerana diburu oleh manusia. Cikgu, saya tahu. Mesti cikgu nak tanya saya rupa macam apa. Saya dah tahu jawapan dia. Rupa macam gajah, cikgu. Ya, betul lah. Baguslah. Sebab apa tadi dah tengok video kan? Betul. Bagus. Okey, kita tengok apa ni mammoth ni macam mana. Okey, jadi mammoth ni kalau kita tengok, kita lihat pada gambar tadi pada slide, dia seakan-akan seperti gajah. Tapi ada perbezaan sikit kalau kita lihat pada taringnya, pada gadingnya tu terlalu besar dan panjang. Betul. Okey, mari kita tengok info. Jadi kelihatan seperti gajah. Kemudian wujud pada zaman ais. Bilangannya semakin berkurangan akibat daripada cuaca yang melampau. Dan akhirnya pupus kerana diburu oleh manusia. Syafiqah dah tulis dah? Dah tulis, cikgu. Okey, ini bagus. dia. Rakan-rakan semua dapat tak? Sama ya, mammoth. Cikgu, sebenarnya kan antara 3 haiwan kita telah sebutkan, banyak di antaranya yang pupus kerana diburu kan, cikgu? Betul. Sedih betul. Ya. Ada lagi tahu Syafiqah? Ada lagi? Ada. Mari kita tengok video seterusnya. Alright, jom. Quagga ialah haiwan yang separuh badannya kelihatan seperti kuda, manakala separuh lagi kelihatan seperti kuda belang. Kulit dan dagingnya diburu oleh manusia menyebabkan haiwan ini pupus. Wah, cikgu macam kacukan. Kacukan betul. kuda ke? Atau saya tak pasti kan, cikgu? Ya. Tak pernah nampak tu. Sebab tak nampak dipanggilnya pupus kan. Ah. Okey, haiwan seterusnya ialah quagga ataupun nama saintifiknya Icus quagga quagga. Nak sebut pun comel dia. Okey. So, quagga ni kalau kita tengok bentuknya, ciri dia dia seperti macam kuda belang separuh, kemudian dan separuh lagi seperti kuda. Okey, dan kulit dan dagingnya diburu oleh manusia dan menyebabkan kepupusan. Mungkin kulitnya tu cantik dan juga dagingnya juga mungkin sedap pada zaman dahulu. Jadi diburu oleh manusia. Dah tulis dah? Dah tulis, Quagga. cikgu. Ni sedikit sukar ya ejaannya. Pastikan adik-adik semua dapat ejaan yang betul. Quagga. Cikgu betul ke saya eja ni? Betul, Okey. betul. Dah berapa Baiklah. tu? Dah ada 4 haiwan kan? Ada 4. Okey, haiwan lagi seterusnya. 2. Ya, cikgu, jom kita Mari kita saksikan. lihat. Harimau bertaring lengkung mempunyai taring yang sangat panjang, iaitu mencecah hingga 30 cm. Haiwan ini juga hidup pada zaman ais dan pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Okey. Nampaknya taring ni seperti mammoth juga. Dia agak panjang, cikgu. Ya. Ini namanya harimau bertaring lengkung. Ataupun Smilodon nak sebut tu kan. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kalau tak silap cikgu, saber-tooth tiger. Macam okey, tu. okey. Kalau suka tengok cerita Ice Age kan. Okey, itu dia. Tadi panjang taring tu boleh mencecah sehingga 30 cm panjang dan Panjang hidup betul. pada zaman ais dan pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Maksudnya harimau bertaring lengkung ni hidup sama zaman dengan mammoth tadi. Zaman ais. Dia zaman ais. Jadi mungkin Smilodon ni ataupun harimau bertaring lengkung ini pupus disebabkan cuaca sejuk yang melampau. Cikgu, saiznya sama besar dengan harimau biasa atau lebih besar, cikgu? Mungkin lebih besar daripada harimau yang ada sekarang. Okey, cikgu. Dan harimau dan haiwan yang terakhir ialah, mari kita tengok video dulu. Jom. Dinosaur pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Cikgu, ni pasti ramai rakan-rakan yang nantikan ni, cikgu. Dinosaur. Ya, dinosaur ni memang sangat popular di kalangan kanak-kanak, kan? Jadi kenapa dia walaupun nampak garang tapi tetap diminati oleh kanak-kanak? Itulah. Jadi yang dah pupus ni ialah dinosaur. Jadi cikgu letak di sini ialah haiwan dinosaur yang popular sangat. Namanya ialah Tyrannosaurus Rex ataupun lebih dikenali dengan T-Rex. Dekat studio ni pun ada T-Rex yang besar, yang kecil. Okey, T-Rex ini adalah sejenis haiwan karnivor, pemakan daging. Okey. Kemudian dinosaur yang popular yang kedua iaitu Brontosaurus. Okey, Brontosaurus ni haiwan dinosaur yang tak garang, herbivore. Herbivore. Makan tumbuhan sahaja. Okey, kemudian dinosaur yang ketiga ialah
Yang kat depan cikgu ni, Triceratops. Yang ini. itu. Triceratops. Okey. Menarik. Kemudian ada juga dinosaur yang hidup dalam air. Dalam air seperti Plesiosaurus. Nak sebut pun susah. Mungkin Syafiqah boleh sebut. Plesiosaurus. Okeylah, tepung tak kisahlah bunyi macam mana kan. Okey, tahu dia dah pupus. Tahu dia dalam air boleh berenang dan telah pupus. Ya. Okey. Kemudian haiwan dinosaur yang seterusnya ialah ni dia. Hidup dalam air juga. Mosasaurus. Mosasaurus. Dia macam ada sedikit ikan apa ni yang jerung. Ada sedikit kan dia punya muncungnya. Ya, mungkin kan. Sebab haiwan ni dia berevolusi tau. Dia berevolusi. Haiwan yang ada sekarang mungkin evolusi daripada haiwan zaman dinosaur dulu. Betul lah tu cikgu. Dan yang ada depan Syafiqah tu pun. Bukan sahaja dalam laut, dan dinosaur ni semua dia berada di semua benua tau. Jadi contoh yang terbang pun ada juga, namanya pterodactyl. Pterodactyl boleh terbang ya cikgu? Boleh terbang. Okey. Jadi semua dinosaur ini pernah hidup lebih kurang 230 juta tahun dahulu dan hidup pada zaman dinosaur ataupun disebut zaman Mesozoik. Mesozoik. Jadi dan dia pernah berada di semua benua. Masa tu manusia tak ada lagi lah. Di semua benua Afrika, benua Asia semua ada. Dan mungkin mati ataupun pupus akibat daripada perubahan cuaca yang melampau. Disebabkan itu ya. Biasanya kita dengar memburu kan cikgu, tapi disebabkan tiada manusia pada zaman itu, jadi perubahan cuaca yang menyebabkan mereka pupus. Ya, betul. Okey cikgu, baiklah. Boleh tak tunjuk kat cikgu berapa haiwan tu? Ada 6 cikgu. Tahniah. Jadi sebutkan satu persatu boleh? Okey, boleh. Haiwan yang telah pupus. Ya cikgu. Yang pertama yang kita nampak serigala Tasmania, yang kedua burung dodol, yang ketiga mamut. Dan yang keempat kuaga. Yang kelima harimau bertaring lengkung, dan yang terakhir ialah dinosaur. Bagus. Cikgu. Jadi kalau macam itu cikgu bagi 6 bintang. 6 bintang cikgu. Banyak kan? Betul. Kalau nak tambah haiwan pupus lagi pun boleh. Boleh, tapi cikgu bagi 6 je. Okey, baiklah cikgu. Saya harap rakan-rakan di rumah pun dapat catatkan ke-6 haiwan pupus yang cikgu Ika telah sebutkan. Tapi sementara itu, cikgu Ika boleh tak bagi sedikit kesimpulan ringkas dalam segmen kita pada kali ini? Baiklah. Sebenarnya untuk haiwan yang telah pupus ni, murid-murid kena tahu bahawa haiwan ini memang tidak ada lagi di muka bumi. Apa yang boleh kita lihat sekarang, murid-murid boleh lihat sekarang ialah hanyalah pada patung macam ni kan. Tinggallah kenangan sahaja. Ini contohnya tadi Triceratops. Dan kita hanya boleh melihat yang pupus ni sama ada di muzium. Okey. Dan juga gambar. Dan kita tak boleh lihat lagi. Jadi sekarang ni tugas kita, tugas murid-murid, tugas semua manusia yang ada di bumi ini untuk menjaga haiwan-haiwan yang tinggal sekarang ni. Yang diancam kepupusan ke cikgu? Ya, betul. Supaya dia tak jadi seperti haiwan-haiwan yang hidup pada zaman dinosaur, pada zaman ais tadi. Akhirnya kita hanya boleh lihat pada gambar, pada fosil ataupun di muzium saja. Betul cikgu. Sebab haiwan-haiwan tersebut sangat unik. Kalau dapat lihat depan mata kan menarik kan cikgu? Betul. Kecuali dinosaur lah. Nanti kena kejar pula kan? Betul. Okey, baiklah cikgu. Saya pun telah mendapat 8 bintang setakat ini. Jadi saya harapkan lebih bintang selepas ini. Tapi kita akan berehat dulu dan jumpa kembali di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali
lainnya ke rancangan Didik TV KPM dan hari ini adik-adik kita belajar mata pelajaran sains tahun 6 dan bersama saya masih lagi Cikgu Ika di dalam studio dan tajuk kita adalah ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Tapi kan Cikgu, bila kita sebut pasal ancaman ni, adakah ada contoh haiwan yang diancam kepupusan? Betul. Itu kita akan belajar iaitu contoh-contoh haiwan yang diancam kepupusan. Tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan semula kepada Syafiqah dan juga murid-murid di rumah maksud ancaman kepupusan. Okey. Jadi, apa itu ancaman kepupusan? Iaitu apabila bilangan spesies haiwan ataupun tumbuhan tertentu semakin berkurang dan hampir pupus. Ingat kan? Maksudnya bilangan semakin berkurang dan dibiarkan jika tidak terkawal, dia akan pupus. Jadi, untuk kita melihat haiwan yang diancam kepupusan seperti yang ditanya oleh Syafiqah tadi, mari kita lihat video ini. Okey. Haiwan yang diancam kepupusan ialah harimau Malaya, gajah, burung penyalang, tapir Malaya, beruang panda, badak sumbu, dugong dan orangutan. Wah Cikgu, itu merupakan haiwan-haiwan yang ada di sekeliling kita. Bukan di sekeliling tetapi ada di zoo kan yang kita selalu lihat. Tapi malangnya mereka diancam kepupusan ya Cikgu? Ya betul. Jadi nampak macam selalu dengarkan haiwan tu kan? Selalu dengar. Tapi haiwan tu adalah diancam kepupusan. Jadi yang pertama tadi kalau kita lihat tadi ialah harimau Malaya. Selalu dengar harimau Malaya ni bola sepak ya? Betul Cikgu. Ini yang sebenar harimau Malaya yang sebenarnya. Tu dia. Itulah rupanya. Nampak? Ganas, garang memandang kita kan? Betul. Okey, kalau harimau Malaya ni adalah sejenis spesies kucing yang terbesar di dunia dan hanya terdapat di Asia. Sebab tu dipanggil Malaya. Okey. Dan diburu untuk mendapatkan kulitnya yang cantik. Betul. Dan tersenarai sebagai spesies yang terancam oleh IUCN pada 2009 atau lebih dikenali dengan bahasa Melayunya Kesatuan Pemeliharaan Alam Sekitar Antarabangsa. Jadi sejak 2009 lagi telah diwartakan sebagai spesies yang terancam. Okey Cikgu. Syafiqah boleh tulis sama juga nota murid-murid di rumah juga. Bila cikgu memberi sedikit maklumat mungkin boleh dicatat kan. Betul. Kena catat ni kalau tak akan lupa. Okey Cikgu, tadi ada rasanya haiwan-haiwan seterusnya. Apa lagi Cikgu yang kita... baik. Kita pergi terus kepada gajah. Gajah. Okey. Gajah pula bila dikategorikan juga sebagai haiwan yang terancam kerana gajah diburu untuk mendapatkan gadingnya, untuk mendapatkan dagingnya dan juga untuk mendapatkan kulit. Jadi kalau kita tahu gajah ni berada di banyak di Afrika kan. Betul. Jadi mungkin sumber makanan terhad di sana menyebabkan mereka mencari daging dan juga kulit. Dan gajah juga tersenarai sebagai spesies terancam oleh IUCN pada tahun 2008. Sama juga Cikgu. Saya pun telah mencatatkan apa yang Cikgu telah sebutkan. Ada 2 tadi ya Cikgu? Tahniah. Betul ke? 2. Okey, ada lagi. Ada Mari lagi? Kita lihat. Okey. Tadi daripada video tadi kalau tak silap cikgu ada 8. Jadi mari kita lihat haiwan yang seterusnya iaitu beruang panda. Ramai yang suka beruang panda sebab comel kan. Sangat. Comel dan dia ada 2 warna, hitam dan putih. Jadi beruang panda ini hampir sepenuh hidupnya memakan buluh. Dan pemusnahan habitat dan kadar kelahiran yang rendah menyebabkan panda menjadi diancam kepupusan. Habitatnya kalau cikgu daripada pembacaan cikgu, panda ni tinggal di tempat tanah tinggi, kawasan pergunungan, terutamanya di negara China dan kadar kelahirannya sangat rendah. Okey. Dan panda juga oleh kerana panda ini spesiesnya semakin berkurang, jadi dia menggunakan World Wildlife Fund menggunakan beruang panda sebagai simbol, sebagai simbol bagi menyokong usaha-usaha untuk membantu panda ini tidak pupus di dunia ini.
Patutlah cikgu, selalunya kan kalau ada kelahiran panda, dia akan menjadi satu pengumuman yang besar dan disambuti elok oleh masyarakat Ya, kan. betul. Memang dia dinamakan lagi ada. Ya, kerana kadar kelahirannya sangat rendah. Sangat rendah, betul. Dah tulis dah beruang panda Dah tulis, ya. cikgu. Okey, seterusnya haiwan yang seterusnya ialah tapir Malaya. Kalau sebut Malaya tu maksudnya dia memang berada di negara Asia. Asia. Berasal dari Asia. Okey. Tapir ini mengalami diancaman kepupusan kerana pemburuan haram dan juga pemusnahan habitat yang mendedahkannya kepada kemalangan jalan raya. Oleh kerana habitat hutan telah diterokai oleh manusia, tapi ni keluar dan telah berada di jalan raya, tak pandai tapi pun tak pandai untuk melintas. Jadi banyak sangat tapir yang mati disebabkan kemalangan dilanggar oleh kereta kenderaan. Dan tapir juga telah tersenarai sebagai spesies yang terancam oleh IUCN pada tahun 2000. 2000. Wah, dah lama juga tu ya cikgu. Ya. Jadi dah tulis, murid-murid pun di rumah tapir Malaya. Okey, kita sama-sama tulis ya. Seterusnya ialah sebenarnya banyak tau haiwan yang terancam, tapi kita boleh cikgu terangkan di sini 8 sahaja. Okey, yang seterusnya ialah badak sumbu. Kalau tengok kat situ kita nampak ada sumbu di bahagian hadapan hidung tu kan. Okey, jadi badak sumbu ni diburu untuk mendapatkan tanduknya. Sebagai bahan perubatan tradisional. Jadi tanduk ni juga digunakan sebagai bahan hulu pisau belati. Okey. Seterusnya dah tulis ya? Dah tulis, Okey, cikgu. seterusnya ialah dugong. Okey, dugong diburu untuk mendapatkan daging dan minyak. Kadar kelahiran dugong juga rendah. Dan dugong ni boleh dijumpai di Australia, perairan utara Australia. Pemburuan haram, pencemaran laut, aktiviti perikanan yang tidak terkawal, diancam ribut laut dan juga serangan parasit dan juga jerung menyebabkan jumlah dugong semakin berkurangan. Wah, banyak betul dugaan dugong ni cikgu. Ya, betul. Seterusnya, haiwan yang seterusnya iaitu orang utan. Orang utan semakin diancam kepupusan kerana pemusnahan habitat, pemburuan haram dan perdagangan anak-anak orang utan sebagai haiwan peliharaan secara haram. Orang utan juga diburu untuk dagingnya sebagai ubat tradisional. Tapi mungkin kita tak makanlah kan. Betul. Okey, dan tulangnya dijual sebagai cenderamata. Okey cikgu, saya dah catatkan. Okey, dan haiwan yang terakhir iaitu ialah dah habis dah betul lah 8 kan? Cikgu silap. Okey, boleh tunjuk 7 je. Okey cikgu, 7 haiwan yang diancam kepupusan. Kak Syafiqah ada tulis ni. Sama banyak. tak? Okey, itu ialah haiwan yang diancam kepupusan. Ada lagi satu tau, tumbuhan pula. Tumbuhan pula? Tumbuhan. Mari kita lihat video dulu. Jom. Tumbuhan-tumbuhan yang diancam kepupusan ialah pokok tongkat ali, periuk kera, orkid selipar, bunga palma, pokok keruing, pokok cengal dan pokok meranti. Wah, macam-macam tumbuhan sebentar tadi ya cikgu? Ya, betul. Mari kita terus. Betul. Tumbuhan pula. Okey, nanti bintang tu kita bagi ke cikgu bagi kemudian. Boleh cikgu. Okey. Jadi tumbuhan pula yang diancam kepupusan iaitu pokok tongkat ali. Pernah dengar kan? Pernah dengar cikgu. Pokok tongkat ali ni terkenal dengan akarnya dan dia digunakan dalam perubatan tradisional. Jadi mungkin cikgu ada baca digunakan untuk mengubati penyakit sakit kepala. Ada juga wanita yang lepas melahirkan anak menggunakan juga air rebusan akar tongkat ali ni untuk dijadikan minuman supaya lebih bertenaga selepas melahirkan anak. Okey, pokok tongkat ali ialah yang diancam. Seterusnya ialah
pokok periuk kera. Periuk kera. Pernah Tahu dengar cikgu? tak? Pernah dengar dan pernah lihat ni. Jadi pokok periuk kera ni digunakan, dia diancam kepupusan disebabkan oleh penggunaan periuk kera itu sebagai untuk hidangan makanan. Lemang periuk kera yang pernah viral sebelum ni. Betul. Tapi mungkin pendedahan kurang menyebabkan mereka menjual. Jadi mungkin selepas ni ada kesedaran, jadi mungkin tidak ada lagi orang menjual lemang periuk kera tu. Betul Kan? tu, cikgu. Okey, seterusnya ialah tumbuhan orkid selipar. Orkid selipar. Murid pun jangan lupa ya menyalin contoh-contoh tumbuhan tadi. Okey, kalau kita lihat pada gambar ni, orkid selipar ni bentuknya macam selipar. Okey, hidup subur di kawasan lembap dan teduh di tanah tinggi antara 700 hingga 1200 meter dari paras laut. Dan nilai pasarannya agak tinggi oleh peminat-peminat orkid sehingga boleh mencecah ribuan ringgit untuk mendapatkan orkid selipar ni. Maksudnya cikgu, orkid selipar ni berbanding dengan orkid biasa, dia lebih kurang bilangan dia. Dia bukan kurang, dia sukar didapati. Dan bentuk ni yang unik menyebabkan peminat orkid dia sanggup. Jadi bila dah jumpa tu, dia akan ambil dengan kuantiti yang banyak. Patutlah. Okey, seterusnya ialah tumbuhan bunga pakmah. Okey. Kalau sebut bunga pakmah mungkin ramai tak tahu, tapi kalau cikgu sebut Rafflesia mungkin ramai yang lebih kenal. Nama Melayunya bunga pakmah. Ya, nama Melayunya bunga pakmah. Okey, bunga terbesar di dunia dan bunganya kembang, nampak cantik tetapi dia mengeluarkan bau yang busuk. Okey, dan pemusnahan habitat untuk aktiviti penanaman sayur menyebabkan bunga pakmah ini semakin berkurangan. Jadi bunga pakmah ni rasanya kalau orang melihat, boleh ke dia terus angkat bawa balik, cikgu? Tak boleh, tak kerana boleh, kan? dia telah dijadikan sebagai telah diwartakan sebagai tumbuhan yang diancam kepupusan. Syafiqah tak boleh ambil, murid-murid di rumah juga tak boleh. Nanti kena denda. Ya, betul. Tak boleh. Okey, seterusnya tumbuhan yang seterusnya iaitu pokok keruing, iaitu pemusnahan habitat hutan untuk pertanian dan perladangan. Pokok keruing. Seterusnya ialah pokok cengal. Pokok cengal ni untuk membuat perabot, untuk membuat bangunan, dan pembalakan haram kerana sangat diperlukan dan harganya sangat mahal jika dijual dalam pasaran haram. Jadi ini sebab itu dia sangat diperlukan dan kuantiti ni pun semakin berkurang. Okey, pokok cengal. Dan yang seterusnya ialah pokok meranti. Sama juga seperti pokok cengal, pokok meranti juga diburu ditebang secara haram, berleluasa kerana nilai kayu itu sangat tinggi. Okey. Buat perabot juga ya, cikgu? Ya, buat perabot, buat bangunan dan pelbagai lagi lah. Dia kukuh ya, dia kerana kuat dia punya tu, kukuh lah kan, dan kuat. Okey, jadinya seterusnya cikgu nak tanyalah semula kepada Syafiqah. Namakan dua haiwan yang diancam kepupusan. Okey, contoh dua haiwan yang Kak Syafiqah ingat, harimau Malaya dan juga gajah. Betul. Tanya 2 bintang. 2 bintang, okey. Okey. Dan kemudian ingat, baguslah. Namakan pula tumbuhan yang diancam kepupusan. Yang ni cikgu nak berikan cikgu 3. 3, cikgu. Wah, okey. Yang pertama yang saya ingat pokok, cikgu. Ada 2 yang untuk buat perabot tu, pokok meranti dan juga pokok cengal. Baik. Lagi satu pokok pakma ya. Bunga pakma. Bunga pakma, Rafflesia. Cikgu betul ke jawapan saya? Okey, betul. 3 bintang untuk Syafiqah. 3 bintang. Dan banyak lagi contoh sebenarnya. Rakan-rakan, kita boleh harap anda semua telah catatkan yang sebentar tadi Cikgu Ika telah nyatakan. Kalau tak catat ni kita lupa ya, cikgu. Betul. Dan cikgu, saya nak tanya, mungkin untuk bagi sedikit gambaran semula kepada murid-murid kita, cikgu boleh bagi kesimpulan ringkas bagi segmen ni? Baiklah. Untuk haiwan atau tumbuhan yang diancam kepupusan ni,
murid-murid kena tahu bahawa bilangan haiwan atau tumbuhan ini semakin berkurang disebabkan oleh aktiviti manusia. Jadi kita akan selalu nampak tumbuhan-tumbuhan tu dan haiwan tu, tetapi kita rasa macam tumbuhan tu banyak ataupun haiwan tu banyak, tetapi kalau dikira jumlahnya dalam dunia dia adalah sedikit. Jadi murid-murid di rumah bila dah belajar haiwan atau tumbuhan yang telah yang hampir pupus ini, jadi selepas ini janganlah merosakkan contohnya tumbuhan tadi, macam tadi kan bunga pakma tadi kan. Betul. Atau orkid, orkid slipper tadi, dan supaya kita kena jaga supaya kita murid-murid kita simpan hazanah ni supaya boleh dilihat nanti pada generasi akan datang. Jadi tak bolehlah kita tamak dan nak ambil semua untuk diri kita sendiri. Kenalah pelihara sama-sama, barulah usaha tu menjadi. Baiklah, rakan-rakan, jom kita berehat dulu ya, dan kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas. Hari ini kita belajar mata pelajaran Sains tahun 6 dan tajuk kita ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Cikgu Ika, bila kita sebut tentang ancaman ni kan, rasa macam terancam lah kan cikgu. Tapi bagi ancaman haiwan dan tumbuhan, bagaimana mereka boleh terancam? Baik, soalan tu. Jadi maksudnya soalan Syafiqah ialah apakah yang menyebabkan haiwan ini, yang haiwan-haiwan tadi tu terancam? Betul tak? cikgu. Jadi sebab tu kita nak belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Baiklah. Mari kita tengok apakah penyebab kepada ancaman kepupusan ni, iaitu aktiviti manusia sebenarnya. Okey, aktiviti manusia merupakan ancaman yang paling besar kepada haiwan dan tumbuhan. Kemudian penggunaan sumber yang berlebihan dan tidak terkawal menyebabkan jumlah atau bilangannya semakin berkurang. Jadi ini semuanya disebabkan oleh manusia sebenarnya. Okey. Jadi dengan lebih jelas lagi, cikgu jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kepupusan ataupun ancaman kepupusan tumbuhan atau haiwan. Yang pertama ialah disebabkan pemusnahan habitat. Jadinya murid-murid di rumah juga perlu kena tulis jugalah faktor dia. Dia punya tajuk dia ialah faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Okey. Yang pertama ialah pemusnahan habitat. Apa itu habitat? Habitat ialah kawasan tempat tinggal. Jadinya pemusnahan habitat ni adalah disebabkan oleh pembangunan bandar baharu. Kita tak boleh nafikan. Kita terpaksa membina bandar-bandar baru kerana bilangan populasi manusia juga semakin bertambah. Betul. Jadi perlulah ada, tetapi perlulah dikawal. Pembangunan bandar baharu, kemudian pembinaan jalan raya dan juga pembakaran hutan. Itu yang menyebabkan haiwan-haiwan ni dah tak ada tempat tinggal dah. Takkan semua haiwan nak duduk dalam zoo kan? Betul, tak cikgu. boleh. Tak muat. Jadinya semuanya disebabkan aktiviti manusia. Okey, yang pertama ialah pemusnahan habitat. Seterusnya faktor yang kedua ialah pemburuan haram. Pemburuan haram iaitu contohnya di sini kulit harimau dijadikan pakaian. Okey, ada juga manusia menggunakan kulit harimau itu sebagai barang perhiasan di rumahnya. Iaitu kulit tu kan. Kulit harimau tu memang cantik, tetapi digunakan untuk dibunuh hanya untuk mendapatkan kulitnya. Maksudnya cikgu, tak adalah kegunaan sangat kerana kita sekadar hiasan je. Ya, betul. Dan nampak tak tu harimau sebelah tu kan? Betul. Dia sedang menjeling dia. Syafiqah kan. Marah kerana menggunakan
hanya untuk mendapatkan bulunya kan, atau kulitnya saja untuk kecantikan. Betul. Okey. Seterusnya, pemburuan haram, iaitu contohnya manusia menggunakan kulit haiwan untuk dijadikan beg tangan. Kalau lihat pada gambar di situ, itu adalah mungkin kulit buaya, okey, mungkin kulit apa tu, cikgu pun ni. Macam kulit ular, cikgu. Kulit ular, okey. Ini hanya untuk memuaskan nafsu wanita yang nak bagi cantik, nak pakai jenama yang mahal dengan menggunakan kulit haiwan yang memang kulit haiwan yang sebenar. Tapi kan cikgu, apa beza kalau kita guna kulit yang secara yang dibuat oleh manusia dengan kulit yang betul? Kenapa mereka memilih kulit haiwan, cikgu? Kerana lebih kuat, lebih tahan lama ya, cikgu? Mungkin lebih tahan lama, lebih cantik kan. Tapi kalau Syafiqah tengok baju cikgu ni, bukan kulit ni ini hanya corak sahaja. Corak je, ya betul. Okey, sama juga kan. Saya menjeling je tadi. Cikgu kena jelaskan. Di pasaran pun ada yang tidak tidak, yang bukan yang sebenar pun ada juga. Okey, pemburuan haram juga contohnya gading gajah. Okey, gading gajah diburu untuk mendapatkan gadingnya untuk dijadikan perhiasan mewah. Okey. Dan kemudian tenggiling dijual untuk dijadikan makanan. Itulah gambar sebenar tenggiling. Okey, tenggiling ni besar, sisiknya keras, tetapi diburu untuk dijadikan makanan eksotik. Okey, hidangan eksotik. Okey. Seterusnya ialah bunga pakma tadi ataupun bunga rafflesia tadi dijual untuk dijadikan ubat tradisional. Okey, itu juga diburu. Jadinya faktor yang kedua tadi, faktor yang kedua ialah disebabkan ialah pemburuan haram. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya pencemaran. Okey. Pencemaran, contohnya pencemaran laut akibat daripada pembuangan sampah oleh manusia, menyebabkan contohnya penyu, okey, dia melihat dia ingatkan plastik itu adalah obor-obor. Obor-obor ialah makanan kepada penyu. Jadi apabila melihat plastik, mungkin sudah penyu tu ingatkan obor-obor, tetapi rupanya plastik. Akhirnya makan, tercekik dan mati. Kesian kan? Kesian, betul, cikgu. Murid-murid jangan buang sampah di laut, di sungai, di tasik. Kemudian pencemaran akibat daripada tumpahan minyak. Okey, menyebabkan ikan-ikan dan juga burung yang mencari ikan di laut mati disebabkan oleh minyak yang sukar. Kalau ikan sukar nak bernafas, manakala burung sukar untuk dibersihkan bulunya apabila terkena dengan tumpahan minyak. Okey. Seterusnya, faktor seterusnya ialah disebabkan bencana alam. Yang ini kita tak boleh ubahlah, Syafiqah. Okey, Mother Nature kan, puting beliung, tanah runtuh, banjir, gempa bumi. Tapi sebenarnya, Syafiqah, tanah runtuh, gempa bumi ini juga asal juga daripada manusia juga. Pemusnahan habitat tadi kan menyebabkan tanah runtuh berlaku. Pembalakan yang menyebabkan tanah runtuh kan, cikgu? Betul. Seterusnya, faktor yang seterusnya dah berapa dah, Syafiqah? Dah 4, cikgu. Okey, bagus. Seterusnya, pemanasan global. Kalau tengok kat gambar tu pun kita boleh lihat betapa bumi kita menangis disebabkan oleh aktiviti manusia. Okey, aktiviti manusia. Dan kesan pemanasan global ini menyebabkan ais di kutub utara melebur sedikit demi sedikit setiap tahun akibat pemanasan global. Kesan daripada pencairan ais di kutub utara menyebabkan habitat, menyebabkan banjir besar. Paras air laut semakin tinggi, semakin banyak, dan memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan. Banjir besarlah. Jadi kalau kita lihat dulu, mungkin kita pergi di kampung kita, kampung saya lah contohnya, pantainya jauh lagi. Sekarang pantainya dah dekat dengan rumah. Paras air naik. Ya, kerana paras air naik. Jadi berapa dah semuanya tu ialah pemanasan
global. Okey. Okey, baiklah cikgu. Mungkin bagi murid-murid yang sedang menonton ya cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan untuk segmen kita pada kali ini dan keseluruhan pembelajaran kita juga? Baik. Okey, jadi kita dah belajar tentang haiwan yang telah pupus, haiwan yang diancam kepupusan. Semua yang berlaku ni adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, faktor paling utama iaitu pemusnahan habitat yang disebabkan oleh manusia sendiri. Kemudian pemburuan haram yang juga disebabkan oleh manusia. Kemudian bencana alam dan juga bencana alam, pemanasan global. Jadi ini semua faktor-faktor ni mungkin kita boleh elakkan. Dan ada juga nanti program-program atau projek pemeliharaan dan pemeliharaan untuk kita pastikan haiwan-haiwan yang tadi, haiwan dan tumbuhan yang kita dah belajar tadi tu tidak pupus. Bilangannya makin kecil, tetapi mungkin kita boleh jaga. Mungkin kita jadikannya semakin bertambah bilangannya dengan projek-projek pemeliharaan. Baiklah cikgu. Cikgu, bila cikgu sebut tentang faktor-faktor tu kan, saya teringat saya telah menjawab pun 5 faktor yang cikgu nak bagi telah tahu sebutkan. Bintang kan? Ya, Dapat cikgu ke cikgu? ingat. Dapat. Cikgu bagi 3 bintang. 3 bintang. Jadi daripada keseluruhan bintang yang saya dapat ni, mungkin cikgu boleh menilai prestasi saya pada hari ini, cikgu? Baiklah, kalau lihat daripada bilangan bintang ni menunjukkan Syafiqah menguasai semua pembelajaran yang kita nak belajar pada hari ini. Syafiqah berjaya menamakan semua haiwan yang telah pupus. Syafiqah berjaya menamakan tumbuhan dan haiwan yang diancam kepupusan dan berjaya menyatakan pada cikgu faktor-faktor yang menyebabkan ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Jadi cikgu rasa memang bagus, terbaik. Okey, terbaik ya cikgu. Ya, cikgu lupalah. Oleh kerana itu, cikgu bagilah hadiah untuk Syafiqah. Barulah saya boleh ingat bagaimana rupa dinosaur zaman dahulu. Kita ada di sini patung yang kecil. Terima kasih cikgu. Baiklah cikgu, bagi rakan-rakan di rumah yang ingin mendapatkan bahan untuk membuat latihan, di manakah mereka boleh mengakses? Baiklah, murid-murid boleh mendapatkan maklumat tadi di dalam portal Delima Sumberku. Okey, portal Delima Sumberku seperti yang tertera di skrin kita sekarang. Baiklah Cikgu Ika, terima kasih kerana mengajar kita pada hari ini dan berkongsi ilmu bersama kita dan juga rakan-rakan di rumah. Terima kasih juga tidak lupa kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Bukhari. Dan terima kasih kepada anda semua kerana menonton mata pelajaran hari ini, Sains. Dan sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.